Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita banyak syukur kepada Allah Ta'ala yang mana malam ni kita sama-sama bertarawih dan mendengar ayat Allah Ta'ala dalam juz yang ke-16. Dalam juzuk ni mengandungi 3 surah. Pertama surah Kahfi, sama daripada semalam. Surah yang kedua surah Maryam, dan sebentar lagi kita akan sama dengan surah Taha. Dalam surah Kahfi pada malam ni kita sama-sama dengar kisah Nabi Musa dengan Nabi Khadir alaihi wassalam, yang mana mengikut riwayat dari kitab tafsir kata satu kali Nabi Musa ni dia berkhutbah pada umat dia Bani Israel. Dalam ayat khutbah tu ada orang tanya dia, "Hey Nabi Musa, ayun nasi a'lam?" Manusia dalam ramai-ramai ni piye hak alim sekali? Umat dia tanya Nabi Musa. Nabi Musa jawab kata, aku. Ya silap sikit situ. Ya alim sungguh, tapi apabila kata aku tu dia terlupa, tak sandak Tuhan. Maka Tuhan marah dia, Tuhan murih dia, maka Tuhan nak denda dia. Tuhan kata, turun wahyu pada Musa kata, "Hei Musa, ada lagi orang alim padamu, iaitu Nabi Khadir. Nah, kalau itu mu kena pergi cari dia." Allah Ta'ala perintah pada Musa pergi cari Khadir. Maka Musa pergi cari, ketemu dengan Nabi Khadir. Dia minta izin. Nabi Khadir kata, "Boleh ke tak aku nak turutmu, nak mengaji denganmu?" Yang nak mengaji dengan Nabi Khadir. Qala fa in ittaba'tani afadin fala tas'alni an syai'in hatta uhdisa laka minhu zikra. Nabi Khadir kata, "Mu tak boleh turut aku sebab mu tak nak sabar." Nabi Khadir kata, "Aku ni Tuhan wi ilmu pada aku, yang mana ilmu ni Tuhan tak ada wi kamu. Dan Tuhan wi ilmu hak bong tu Tuhan tak wi kat aku. Tuhan wi ilmu masing-masing dua orang ni." Nabi Khadir kata, "Mu tak boleh turut aku, mu tak nak sabar." Tak apa, dia kata, "Aku nak sabar. Aku nak turutmu, nak duduk denganmu." Tak apa, boleh. Dia izin duduk sekali dengan dia. Gi. Fantalaqa gi. Gi satu tepi laut, dia ketemu Nabi Khadir tepi laut. Kawasan tepi laut. Naik perahu. Nabi Khadir ni orang kenal belakang kawasan tu. Naik perahu peri ya. Orang tu lu muak dia peri. Bos apa naik perahu, bos apa nak turun, ni tebuk perahu demo. Nabi Khadir tu. Ni tebuk perahu pecah. Bocor. Buat tebuk tu Musa tengok, Musa ya rasa. Musa ya pongoh. Musa kata, "Hei Khadir, mu tebuk perahu demo. Salah mu ni." Khadir kata, "Aku doyak dah, mu tak sabar. Syarat dah nak duduk dengan aku boleh, mu jangan tek, jangan wican, jangan kata apa kalau aku nak buat." Ni mula-mula kena dah tu sok mula-mula korek Allah jatuh. Kalau sok jatuh mai pan. Ni baru nak sok masuk baru ni. Nyetek dia kata mu buat apa perahu dia mau bunuh. Kita kata qala alam aqul innaka lan tastati'a ma ya sabra. Aku doa ayat dah kata mu tak nak sabar. Tak apa kalau itu aku silap, minta maaf. Saat ni terlupa. Qala la tu'akhizni bima nasitu. Aku terlupa saat ni, minta maaf. Trek ni tak mau dah. Tak apa lagi. Jalan kita temu budak duk main ramai-ramai, budak halus-halus duk main ramai-ramai. Nabi Khadir seling kita temu budak seorang, pergi pegang tengah kata pergi pegang kepala, buat tekak. Mati. Budak tu. Bawa mati tu, teruk ada dulu tak dia tebuk perahu je. Hak ni bunuh orang. Musa kata pula dah.
aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin laqad jita syai'an nukra. Mu bunuh orang teruk ni dosa besar. Tak dia pula dah. Dia kata aku dah wayak dah, innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Mu tahu nak sabar. Keliklah tak sang ngaji dengan aku dengan aku tak boleh tu. Ilmu lain. Khadir ni satu ilmu tahawi dia boleh tahu masa depan. Anak kok ni ada gana tu tahawi dia. Dua. Lepas tu Musa kata, ginilah, kalau aku wicanmu sekali lagi, maka aku tak mau duduk murah. Izin sekali lagi, aku minta maaf sekali lagi. Tak apa, ia diri buat syarat. Dia kata apa pergi? Pergi pula. Fantalaqa pergi pula dah. Pergi berjalan-jalan temu satu kampung orang kuping. Orang kuping. Nah, minta apa pun tak boleh. Minta ais tegak pun tak boleh orang kampung ni. Rumah mana-mana kuping lah kau. Jalan-jalan lagi tu temu dinding pagar nak balik. Fawajada fiha jidar yuridu ayang qadda. Nampak pagar nak balik, Nabi Khidir gitu lah betul jangan kita balik. Padahal tu rumah kupi. Minta air tak boleh, minta nak tupai teduh tak boleh. Nampak pagar yang nak balik jadi betul. Musa tak pula dah. Musa kata, "Hei Khidir, tu rumah ni kupi. Kalau mau betul pagar dia, kalau minta upah pun hingga sikit. Duk betul peri apa?" Tiga. Bos apa tiga tu Khidir kata haza firaqu baini wa baini. Ni yang ketiga. Kalau gitu mu ngaku bakal dak kiralah. Tadi tu sekali dah. Mai pan tak boleh tu. Tak boleh ngaji. Hari ni dalam satu hadis Nabi kata, Nabi kita sungguh kata, saya Musa, kalau ya sabar sikit ya, kita boleh tahu cerita banyak daripada dua orang ni. Jadi tiga ni ya. Tiga ni berkacau, tak boleh sub kita Musa dengan Khidir. Yang katanya ada lagi orang alim ilmu tu hawi kepada orang lain, hak tak ada ui ke Musa ada. Walaupun Musa dia rasul. Padahal Khidir bukan rasul. Setengah kata bukan nabi nah. Setengah kata orang soleh biasa gitu ya. Tapi kelebihan Allah Taala bagi dia tu lebih pada Musa. Musa tu hawi cara dia, Khidir cara dia. Tu nak ayat katanya, lepas pada tu ia celah tiga saat ni. Apa ia tebuk perahu, apa ia bunuh budak, apa pula ia betul pagar. Baru celai. Pertama, dia tebuk perahu tu, dia tahu dah luar nak kata setelah lagi perahu ni akan lalu di seorang raja zalim, dia nak rapah perahu. Raja zalim yang temu perahu molek dia rapah. Lepas tu ketebuk perahu ni nak jadi tak molek, nak jadi tembus, nak jadi uzur, cedera. Apabila temu dengan raja zalim, raja tak ambil perahu dia sebab perahu ni tuai dia orang miskin. Itu tujuan dia. Yang kedua, bunuh budak. Budak ni aku nampak dah kata besar esok dia nak kufur. Dari besar dia akan jadi orang kufur. Apabila dia kufur, bimai-bimai takut mak pak dia kufur tu anak dia supaya kasih kat anak dia. Mudah-mudahan dia kata aku berdoa kepada Allah Ta'ala ganti anak lain lebih baik daripada tu. Dalam sejarah kata, dalam tafsir kata, tekah anak dia matinya bunuh di Khidir tu, mak dia mengandung lain. Mudah-mudahan anak lain tu lebih soleh, lebih baik. Ada apa dinding yang betul takut balik itu, dia kata dinding ni di bawah tu ada harta. Harta tu harta anak yatim. Anak yatim tak besar lagi, lebih halus lagi. Pak dia taruh bawah tu, bimai takut balik pagar tu, harta boleh ke orang. Dia betul pagar, nanti siapa masa dia anak yatim besar tu boleh ambil harta tu. Tu di antara tiga benda hak Nabi Khidir buat. Nabi Musa tak tahu. Tiga-tiganya tak dia habis. Tu cerita kisah Nabi Musa dengan Khidir dalam surah Al-Kahfi. Dan satu cerita lagi dalam surah Kahfi juga, cerita Zulqarnain. Ada dalam ayat yang ke-83. Wa yas'alunaka 'an dzil-qarnain qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Zulqarnain. Zulqarnain ni satu orang setengah kata dia raja, dia kuasa. Dia ni orang musafir. Gisuk dia jatuh, dia naik, dia dunia ni orang dunia. Nah, dalam ayat kata, dia pergi sampai kelik jatuh suk sampai jatuh, pak kelik naik. Dan cerita dia besarnya satu kali dia berjalan-jalan ke orang dunia, kita temu satu kampung.
Satu fuak ni ketemu dia minta tolong Zulkarnain. Dia kata, qalu ya Zulkarnain, ya Zulkarnain, inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ard. Jadi Ya'juj, Ma'juj bahasa kampung kita panggil. Ibu Ma'juj. Dia kata, fuak kita sini dah tak senang sebab ada Ya'juj wa Ma'juj duk ngenak, duk karut. Ma'juj ni setengah kata satu makhluk anak cucu Nabi Adam, manusia seperti kita, cuma rupa macam mana wallah ala karut. Fuak kapal ni kata Ma'juj duk mengarut fuak dia, nak duk tak leh, susah. Inilah Zulkarnain, aku nak upahmu. Aku nak fuak dia nak hipung duit harta dalam kapal dia, nak upah Zulkarnain, suruh buat satu pagar. Buat dinding, buat sad ni dinding. Dinding besar sepengkeran banglang tu, sad panggil. Dinding. Sekat nak pagar apa dia ni, Ya'juj wa Ma'juj tambah bekas karut orang. Maka Zulkarnain kata, tak ada apa, aku tak ada nak upah ke apa kali. Aku nak tolongmu, tapi kena pakat buat. Ya pakat buat apa dia, ambil besi, mari bakar jadi hancur, buat dinding besi. Pagar Ya'juj wa Ma'juj. Wallahu a'lam di mana negeri lah ni. Lah ni duk kurung Ya'juj Ma'juj. Dia akan tubik pula dekat dengan kiamat. Akan tubik. Tubik dia tu pakai karu dia lah, ngarut dia lah. Tu cerita Zulkarnain rekah-rekah dalam surah Al-Kahfi. Surah Maryam. Surah Maryam juga surah Makkiyah. Surah Maryam ni iaitu satu surah Siti Maryam, mak Nabi Isa alaihissalam. Dalam surah ni Tuhan wayak beberapa perkara kekuasaan dia. Di antara mula-mulanya di awal-awal surah Tuhan sebut nikmat rahmat Allah Taala Tuhan beri kepada Nabi Zakaria alaihissalam. Yang mana Nabi Zakaria ni dia mandu, tak ada anak. Dia orang tua dah umur 100 lebih dah masa ni. Kau yang boleh anak dia Yahya tu umur dia 120 tahun, bini dia 90 tahun. Dan bini dia mandu. Dalam hati tu dia berdoa pada Allah tak ada berhenti. Doa minta anak. Ayat yang pertama, 2, 3 tu Nabi Zakaria. Iznada rabbahu nidaan khafiyya. Ya doa Tuhan, bisik-bisik dengan Tuhan bangun sembahyang tahajud. Ya mandu nak ke anak. Dia katakan nak qala rabbi, hey Tuhan, inni wahanal azmu minni. Aku ni tulai pun lemah dah, mana tua dah, tak gerak dah. Washta'ala ra'su syaiba, kepala pun berubah dah. Duk mengadu hak Tuhan. Duk minta Tuhan, minta. Pak katakan nak, ya nak ke anak. Duk nak ke anak. Apabila nak ke anak, duk minta tu, Allah Ta'ala dengar, terima permintaan dia. Tuhan, hatta malaikat mari kata, ya Zakaria, hey Zakaria, inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Aku beri berita gembira kepadamu, kami nak beri kamu boleh anakmu nama Yahya. Ada boleh anak lagi, tak ada lekat perut lagi. Tak nama dah, Tuhan tak nama Yahya. Nama Yahya. Anakmu ni tak biasa nak ada lagi orang nama Yahya. Dia akan jadi ni masa depan. Maka Nabi Zakaria heran, katalah mana aku nak boleh anak. Aku ni tua, bini aku mandu. Tuhan kata tak ada payah, kerja Tuhan ni mudah berlaku. Nak jadi ke apa nak buatlah no, boleh berlaku. Zakaria katanya, kalau gitu ya Allah cuba tunjuk alamat. Nak cek mana kata aku nak boleh anak. Nak tahu alamat. Tuhan jawab, alamatnya mulka anak tu, bini mulka anak, alamat dia mu tak kecek dengan orang 3 hari. Tak kecek, orang bisu 3 hari. 3 hari tak kecek. Kecek dengan isyarat, dengan tunjuk-tunjuk itu ya. Cik, bamu tak rasa nak kecek, oleh kecek dengan orang masa 3 hari. Cik tu masa tu binimu lekat mengandung anak. Kemudian tu Nabi Zakaria boleh anak dalam surah ni. Yang keduanya dalam surah ni juga kisah panjangnya iaitu kisah Siti Maryam boleh anak Isa. Ini nama dia Maryam ni. Surah Maryam iaitu surah Siti Maryam. Maryam boleh anak nama dia Isa alaihissalam. Dalam hal tak ada lelaki, tak ada suami. Nabi Zakaria ni
ada bini, tua-tua pun mana-mana pun ada bini, ada cukup syarat dia. Tapi Maryam tak ada laki dia, tak ada apa dia suami dia, tapi boleh anak. Ini kisah Siti Maryam dengan beranak apa dia Nabi Isa alaihissalam. Ayat sebut kata ayat 19 wazkur fil kitabi Maryam idzin tabazat min ahliha makanan syarqiyyah. Ayat tu dipanggil cerita dia. Jadi Siti Maryam bahawa dia nak boleh anak, cerita dia panjang. Tuhan mengoyak dia nak boleh anak, malaikat mengoyak kata boleh anak. Maka dia kata nak boleh anak lah mana aku tak ada tepuh dengan orang, tak ada biasa mengarut, tak biasa berzina. Malaikat kata tak apa, kerja Tuhan ni mudah belaka Tuhan nak buat. Tu juga ada kerja dia, ada hikmat dia. Maka mengandunglah Maryam. Bawa mengandung, dia pergi jauh dari kampung dia. Pergi hujung kampung, jadi susah hati ya. Yang mengandung tak ada laki, nak adalah nak kampung. Kita hujung kampung. Nah, dok dia duk nganu sore tu siapa pria beranak, masa beranak tu ia susah hati benar. Dalam hati duk susah hati tu bunyi suara kata Tuhan akan tubik air di tempat ia beranak, ada air. Allah tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya. Sariya ni air tubik. Dia tempat kering, tapi masa yang nak beranak ada tubik air. Lepas tu Tuhan perintah suruh huzi ilaiki bijiz'in nakhlah. Dia tu duk beranak wahang pertama. Tuhan suruh dia kocok pertama. Subhanallah, orang nak beranak gerak kocok pertama. Pertama apa patah tu. Tapi suruh kocok. Kocoklah dia pertama, buah nama tahang tu luruh tu. Dia makan pertama tu. Di sinilah ulama kata orang apa dia orang mengandung nak beranak ni nak makan pertama, mudah beranak. Nah, tu cerita dia. Suruh makan pertama minum air. Tak ada biada ni, tu bidai tak ada. Tu suara dia. Nah, ni Siti Maryam. Boya beranak tu be. Orang pakat mari, jumpa dengan dia. Orang kampung dia tahu beranak pakat mari. Sebab tahu dah kata Maryam tak ada nikah. Mengandung dengan dia pakat tuduh belaka kata berzina kau tu berzina kau ni tak sung Maryam ni orang berjuru kan. No nyu berzina boleh. Apakah tu kata demo. Nah, ya ukhta Harun maka na abuki mra'a sau'in. Maryam, saudari Harun, mung tak sungguh pak mung bukan orang jahat, mak mung kau orang karuk, apa mung karuk. Pakak duk ngepek dia. Bawa pakak mai duk ngepek dia tak ada kata apa. Senyap. Fa asyarat ilai, dia pun tunjuk kepada anak dia tu, anak haluh dia Isa. Bawa tunjuk tu, orang kampung pakak murih pula dah. Teruk Maryam. Bapa tak royak apa kena tunjuk apa ke budak boleh kecek kan. Murid demo pula situ. Dalam hari mana murid dia tu Nabi Isa haluh tu boleh kecek. Inni Abdullah berkata tu. Haluh anak haluh. Aku ni hamba Allah. Tu mukjizat Nabi Isa, dia boleh kecek masa kecil. Tu cerita panjang. Cerita Nabi Isa panjang dengan Maryam ni. Dan dalam surah ni juga ada Tuhan sebut cerita Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia dah dakwah pak dia. Ada juga dalam ayat yang ke wazkur fil kitab Ibrahim, ayat yang ke-41. Nabi Ibrahim dia dakwah ayah dia tu semua berhala dan sebagainya, dia dakwah ayah dia. Dan ayat yang ke-51 sebuhan Nabi Musa alaihissalam. Dan lepas pada tu sebut Nabi Ismail dan sebut Nabi Idris. Tu cerita-cerita dalam surah apa dia ni Maryam. Akhir sekali semua Tuhan dah sebut sosok nabi-nabi orang molek belaka. Tuhan kata lepas pada ni ada satu fuak khalaf, fuak belakang ni. Fa khalafa min ba'dihim khalfun. Ada fuak belakang ni. Ada satu fuak adhaqus salat. Fuak ni fuak sena-sena main dengan semaya. Tak tahu fuak anak ni boleh ada di rumah kita. Tak ada sungguh mana dengan semaya. Wa taba'us syahawat, pakat tu hawa nafsu. Ada satu fuak lepas pada fuak ni. Mana fuak-fuak rumah kita ni? Ada sebut dalam surah ni. Kemudian itu di antaranya cerita reka-reka dalam surah Maryam. Akhir sekali setelah lagi kita akan dengar satu surah Taha.
Surah Taha ni ambil di awal surah sampai akhir surah lebih kurang 90% duk carahan Nabi Musa dengan Firaun. Ambil di awal Nabi Musa, ambil dia mula beranak, mak dia boh letong banyak air, dia lekat di umah Firaun. Firaun ambil mari nak perak. Lepas tu dah besar Firaun murid dia yang lari pergi ke lari tubik daripada kampung, hidup bining di kampung lain, kelik timah wahyu, kelik dakwah Musa, kelik dakwah Firaun. Akhir sekali cerita panjang ambil dakwah sampai akhir. Terus surah Taha ni Musa dengan Firaun. Nah, Musa ni satu kagak pelat. Mak dia ni dia beranak tahun Firaun nak bunuh. Firaun nak bunuh. Tahun ni dia menuju kata kerajaan Firaun akan runtuh dengan sebab seorang budak Bani Israel. Maka dia perintah pia-pia beranak jatuh kena bunuh. Kebetulan Musa ni beranak tahun hak kena bunuh. Bunuh habis jatuh. Mak dia takut kena bunuh, ambil anak dia boleh tu beranyuk air. Beranyuk air tu sesal pula dah. Siap beranyuk mati anak dia, suruh kakak Musa Tina tu turut pergi tengok. Turut pergi lekat mana. Kebetulan turut pergi nyelekat di rumah Firaun. Kita beranyuk air nak lari dari Firaun. Lekat rumah Firaun. Firaun ambil perak. Ambil perak tu udah lu, dah susu lagi. Cara ke susu. Firaun raja cara ke susu. Cari minum mari ada susu. Mari orang ni Musa tak ada isak susu orang serapa. Sebab Tuhan tahu Musa isak susu orang lain. Akhir sekali kakak dia turut kita temu, dia awak tak tahu tu lagi so kata gini boleh kedak dia sanggup nak cari orang susu. Dia mau mujur anak dia teriak ni cari susu tak boleh. Kakak dia tu mai anak Musa ni kelak wi mak dia susu. Firaun tak tahu tak mak dia. Jadi mak Musa ni laba. Boleh perak anak lagi, lepas tu makan gaji. Susu anak sendiri, Firaun gaji. Firaun kata anak ya. Tapi tak tahu tak mak Musa mak hak asal. Dia kata mak perak ya. Tu kelebihan Allah Taala wi pada mak Nabi Musa. Dalam hak takut anak mati, akhir sekali boleh perak anak kelak, boleh gaji pada Firaun. Itu cerita dia panjang cerita lain ni. Semuanya duk cara hak Nabi Musa dengan Firaun. Dan akhir sekali dia sebut juga orang apa dia ni, orang muttaqin, orang baik bos syurga, orang jahat bos neraka. Lagu tu dah dalam Quran. Cerita mana-mana pun akhir sekali Tuhan akan sebut juga neraka dan syurga. Boleh kita beringat kata duduklah di mana saja di dunia ni, jadilah ke apa pun cerita ni ada lagu mana susah payah setara mana pun, akhir sekali kita tak lepas pada neraka dan syurga. Mudah-mudahan kita bakal berdoalah pada Allah di bulan puasa yang sangat berkah ini, semoga kita menjadi ahli syurga dan jauhilah kita daripada ahli neraka. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.